Perjuangan di Perak dan siapakah tokoh yang berjasa dalam perjuangan ini? Sebelum kita mengetahui siapakah tokoh yang berjasa ini, mari kita mengetahui apakah menyebabkan kebangkitannya semangat perjuangan orang Melayu pada ketika itu. Kisah ini berlaku pada tahun 20 Januari pada tahun 1847, di mana berlakunya perjanjian Pangkor di perairan Selat Dinding di atas kapal HMS Pluto, di mana melibatkan antara Gubernur Negeri-Negeri Selat Sir Andrew Clark di pihak Inggeris dan Raja Abdullah yang berkuasa di Hilir Perak bersama dengan pembesar-pembesar yang menyokong baginda iaitu Bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Syah Bandar, Raja Mahkota, Laksamana dan juga Datuk Sagur. Perjanjian Pangkor ini terjadi kerana berlakunya pembusuhan dua kongsi gelap Cina, Gi Hin yang dipimpin oleh Jin Ah Yam dan Hai San yang dipimpin oleh Chung Keng Kui untuk merebut lombong biji timah. Selain itu juga, Raja Muda Abdullah juga mahu menutup tahtanya lalu menulis surat kepada orang Inggeris untuk campur tangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada mulanya, Raja Abdullah enggan menandatangani perjanjian tersebut kerana perjanjian tersebut bercanggah dengan tradisi di mana pembesar-pembesar tidak bebas untuk mengutip cukai dan menjejaskan sumber pendapatan para pembesar. Tapi Raja Abdullah terpaksa menandatanganinya kerana diturunkan tahta oleh orang Inggeris. Pada November 1847, J.W.W. Bush dilantik sebagai Presiden pertama di Perak. Banyak perubahan telah dilakukan oleh J.W.W. Bush, antaranya menyekat hak pengutipan cukai dari Sultan dan pembesar-pembesar Melayu. Jika enggan mengikuti arahan tersebut, mereka akan dihukum. Seperti mana J.W.W. Bush mengarahkan untuk membakar rumah Raja Ngah Bidul kerana mengutip cukai. Selain itu, J.W.W. Bush juga telah menubuhkan pusat pemungutan cukai di bawah kawalan pegawai Eropah. Selain itu, J.W.W. Bush juga telah menghapuskan sistem perhambaan dan memberi perlindungan kepada hamba. J.W. Bush juga telah bermasuk campur tangan dalam adat Esam orang Melayu. Campur tangan Residen Inggeris telah menimbulkan rasa tidak senang di kalangan orang Melayu. Khasnya, golongan istana yang berasa kuasa mereka telah hilang. Di sinilah kita akan mengenali tokoh utama dalam perjuangan di Perak iaitu Datuk Maharaja Lela. Api amarah menyirap darahnya apabila British datang merebut kuasa. Pandak Lam, begitulah nama asalnya. Pancong tak bertanya gelaran semasa. Meram. Lawan tetap lawan. Nama sebenar Datuk Maharaja Lela adalah Pandak Limo bin Machong Lela Tok Mahmud. Beliau merupakan keturunan Dain Salili, anak Raja Bugis berasal dari daerah Luhuk, Sulawesi. Beliau merupakan pembesar berlapan di Perak. Dengan pengetahuan agama dan juga kepribadian yang sangat tinggi, beliau dilantik menjadi Mufti Perak dan mendapat gelar Datuk Maharaja Lela Tan Lela dengan kuasa memancung tanpa bertanya. Raja Abdullah dan pembesar-pembesar lain sudah menyedari dari awalnya kedatangan British ke dalam pentadbiran bukan untuk memberi nasihat tapi untuk mendapat kuasa. Oleh hal demikian, Raja Abdullah dan pembesar yang lain telah mengadakan mesyuarat sulit sebanyak 7 kali. Dalam mesyuarat itu, mereka telah membincangkan rencana untuk membunuh J.W. Bush. Mesyuarat ini bermula pada Mac hingga September 1875. Di dalam mesyuarat ini disertai oleh Raja Abdullah,
Raja Ismail dan Datuk Maharaja Lela. Mereka telah mengambil keputusan untuk membunuh J.W. Bush. Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya Datuk Sagor, Pandak Induk dan Sepuntum menawarkan diri untuk membunuh J.W. Bush. Mereka berazam menghalau British dari bumi Perak. Pada tahun 2 November 1875, waktu inilah yang ditunggu-tunggu oleh Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya untuk membunuh J.W. Bush. J.W. Bush dibunuh ketika sedang mandi di atas rakit berdekatan perahunya. Bush ketika itu baru balik dari lawatan di Pasir Salak untuk melihat kerja-kerja menampal poster pengisytiharan Inggeris mengalih pungutan cukai dan bercadang untuk bermalam dalam perahu sebelum pulang ke Bandar Baru pada keesokan hari. Pada ketika itu, datuk dan pembesar-pembesar yang lain bersenjata dan berkumpul memahati J.W. Bush. Lalu, Pandak Induk diarahkan oleh Datuk Maharaja Lela merejam lembing ke arah tempat Bush mandi. Rejaman tersebut menyebabkan Bush jatuh ke dalam sungai. Bush yang masih bernyawa berenang ke darat meminta pertolongan, dan pada ketika itulah si Puntum menerpa dan menetak kepala Bush dengan parang panjangnya. Mayat Bush ditemui pada petang keesokan harinya. Sejauh 182 meter dari tempat kejadian. Kematian Bush telah menyebabkan Inggeris berang dan melancarkan perang besar-besaran terhadap orang Melayu Perak dengan jejak untuk menangkap pembunuh J.W. Bush. Pasukan polis, tentera dan tentera laut Inggeris di bawah pimpinan Kapten Speedy telah mengepung perairan Perak. Rumah-rumah orang Melayu yang disyaki telah dibakar. Kota pertahanan orang-orang Melayu di Batak Rabit telah diserang habis-habisan dan akhirnya ditawan. Askar-askar Inggeris terus marah di sepanjang sungai Perak dan membunuh tanpa belas kasihan. Sesungguh pun kekurangan senjata dan taktik peperangan, orang-orang Melayu Perak masih mampu melawan serangan Inggeris seperti yang berlaku di Kota Lama. Peperangan ini telah berlarutan sehingga tahun 1876 dan berakhir setelah semua terlibat dalam peristiwa pembunuhan J.W. Bush ditangkap dan dibicarakan. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandak Induk dan Sepuntum dihukum gantung sampai mati di Matang, Perak. Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles di Lautan Hindi. Raja Ismail pula dibuang negeri ke Johor. British tegas menghapuskan kebangkitan di Perak menunjukkan keangkuhannya sebagai kuasa penjajah. Datuk Maharaja Lela menjadi simbol kepahlawanan orang Melayu. Setelah di perkongsian tersebut, kita perlu mencontohi sikap yang ditunjukkan oleh Datuk Maharaja Lela dalam mempertahankan negara dari ancaman musuh. Selain itu, sikap yang ditunjukkan juga dapat memberi semangat kepada kita bagi mempertahankan tanah air bukan saja tak kepada negeri Perak. Pasir Salak, ku jelajahi maruahmu. Di pusara sepi, kematianmu tidak pernah ditangisi. Tiada kurniaan bintang pahlawan sebagai pejuang terbilang. Namun kau penghulu utama, Datuk Maharaja Lela yang perkasa. Biarpun kecundang di tali gantung, tapi kematianmu bukan sia-sia. Demi maruah bangsa daerah pusaka.